Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya muliakan, tuan-tuan ketua-ketua jabatan, yang dimuliakan Tuan Imam Besar dan seluruh pegawai-pegawai Masjid Zahir. Terima kasih kepada semua asatidzah, terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari Selasa lepas saya berada di Felda Hutan Perca di Melaka. Hari Rabu saya berada di Masjid Bandar An-Nur, Bucil, Kelantan. Kemudian hari Khamis pagi saya ada di Masjid Pulai Condong, Kelantan. Malam tadi saya ada di Masjid Kampung Belanga, Kuala Krai, Kelantan. Pagi tadi saya ada di Masjid Faris Petra, Kuala Krai, Kelantan. Dan sekarang saya ada dengan tuan-tuan, alhamdulillah. Ini tak sempat sampai, sempat alhamdulillah. Pagi besok saya ada di Ipoh. Sekolah saya ada lawatan 14 buah PAS. Malam besok saya ada di Masjid Datuk Janggut, Melaka. Hari Ahad saya ada di sekolah saya 21 PAS melawat. Malamnya saya ada di Jempol Negeri Sembilan. Hari Isnin saya ada di rakaman National FM di RTM jam 10 pagi. Ini saya lupa di mana jadual saya. Kemudian 2 hari bulan, 1 hari bulan saya ada rakaman filem. 2 hari bulan saya ada di TV1 Forum Perdana Ehwal Islam. Jadi saya tak balik rumah. Di malam ni kita ceramah pendek sudah, penatlah kali ke-10 kita habis insya-Allah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Quran menyebut tentang perkataan yuhafizun. Di antaranya ialah perintah Allah an salawatihim yuhafizun. Di antara perintah Allah ialah tolong jaga semayang. Orang yang berjaya ialah orang yang menjaga semayang mereka. Dan perintah semayang ini diambil dapat ketika Nabi SAW melakukan Mi'raj. Maka dapat perintah solat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun beberapa kali tentang solat. Ada awal ayat mengatakan tentang orang yang berjaya ialah orang yang sembahyang. Dan orang yang berjaya ialah orang yang menjaga sembahyang. Baik. Bila kita faham orang yang menjaga sembahyangnya, ialah kita sebut orang yang tak tinggal sembahyang. Orang yang sembahyang di awal waktu. Tapi cuba kita luaskan balik. Menjaga sembahyang.
2 kali Allah Ta'ala sebut tentang orang yang solat. Baik, yang saya pegang sekarang ini nama dia mikrofon. Mikrofon ini tuan-tuan kena jaga betul. Ada mikrofon klip, ada mikrofon RTM Kedah, ada mikrofon daripada FB Live, ada mikrofon daripada masjid punya. Apa pantang larang mikrofon? Nombor 1, jangan ketuk. Jangan Kak Leha pergi ketuk pula. Hello, ujian suara. Jangan. Ada orang yang tiup. Hello. Air liur jatuh dalam ni. Kena karen, mati ustaz tu. Jangan tiup. Jangan lempar. Jangan banyak tangan. Bateri kena jaga supaya power dia ada. Wah, tuan-tuan. Itu baru menjaga mikrofon. Supaya mikrofon ini elok, mikrofon ini berfungsi. Begitu juga yang ni namanya lain. Ini namanya smartphone. Smartphone pun kena jaga juga. Jangan bagi kena air. Jangan charge sambil duk charge, sambil duk main handphone, sambil duk bercakap. Sekali dia meletup, muka sebelah terbakar. Kita punya handphone ni pun tak boleh silap password dia. Bila silap, dia block kita. Kita punya iPhone ke apa jenis telefon pun tuan-tuan, kena jaga dia. Kena selalu update dia. Saat lagi dia jadi lupa, saat lagi dia jadi tak apa nak betul. Kereta kita pun kena jaga. Sebab apa? Bila jaga elok, servis elok, maintenance elok, insya-Allah elok. Ada orang yang tak tukar minyak hitam. Daripada awal beli sampailah rosak. Selalunya orang perempuan selagi boleh berjalan dia tekan minyak. Dia tak tahu minyak hitam ke, minyak putih ke, ayak ke apa ke, janji aku boleh jalan. Terbakar baru dia berhenti. Nasib baik terbakar. Kalau tak terbakar dia sambung terus. Bila tuan-tuan kita jaga sesuatu benda, insya-Allah benda tu elok. Soalan dia, Allah Ta'ala suruh jaga sembahyang. Ustaz, saya jaga sembahyang Ustaz. Saya sembahyang awal waktu. Bagus. Saya sembahyang Ustaz belakang imam. Bagus. Sebab apa? Saya Bilal belakang imam. Saya saf yang pertama Ustaz. Bagus. Saya sembahyang cantik Ustaz. Telekung saya Siti Rafi'ah Ustaz. Cantik Ustaz. Saya pakai jubah Ustaz. Bagus. Bang, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah kamu daripada melakukan benda fahsyak dan benda mungkar. Sembahyang. Tapi kita tengok berapa ramai orang yang sembahyang masih lagi buat benda mungkar. Masih buat. Baru sembahyang maghrib dah ngumpat. Orang lain ceramah pakai jubah, imam besar pakai jubah, timbalan imam besar pakai jubah, dia pakai baju pula belang-belang main mana punya ustaz ni. Baru sak-sak tadi sembahyang maghrib dah ngumpat. Maknanya dia tak jaga sembahyang. Pak siapa tak jaga sembahyang? Pak siapa sembahyang yang dia sembahyang tadi pahala dia pergi kat siapa? Kalau betul dia jaga sembahyang, sembahyang itu akan menjadikan dia tak buat benda jahat, dia tak buat benda mungkar. Sebab apa? Aku sayang sembahyang. Ni, handphone kita ni basah, kita pergi charge. Bila kita pergi charge, dia akan report dekat handphone ni. Handphone awak ni basah, jangan charge, nanti mengakibatkan kerosakan. Kita cabut cepat-cepat. Oh, cabut pasal apa? Kena ayak, masuk ayak. Kita pergi jemuk tengah panas. Jemuk barang sejam tuan-tuan, baru kita charge balik. Dia tak hantar nota dah, baru boleh charge. Kita jaga handphone kita supaya tak terbakar. Soalan dia, berapa ramai yang jaga semayang supaya semayang dia, pahala dia kekal kepada dia sampai kiamat. Ramai orang yang tak jaga semayang, dia tak jaga semayang dia tak sayang pada semayang dia.
Dia tak peduli dengan semayang dia. Janji aku semayang, tapi dalam masa yang sama dia buat jahat. Sekali dia berzina, 60 tahun amalan dia ditolak. Bayangkan. Sekali dia berzina, 60 tahun amalan dia ditolak. Aku semayang, aku nak berzina. Sekali aku berzina, 60 tahun ibadat aku ditolak. Ya Allah sayangnya semayang aku tak maulah. Dia tak buatlah benda fahsyat. Kalau dia berzina dengan isteri orang, segala amalan dia akan dapat pada si suami isteri itu. Haji dia, puasa dia, zakat dia, dapat kepada si suami dia. Kalau suami dia tak tahu yang isteri orang tu berzina, maka dia kata, aku ni semayang berpuluh tahun, aku puasa puluh tahun, pasal apa aku nak pergi buat jahat? Aku tak nak buat jahat, aku nak jaga semayang aku. Itulah maksud sembahyang itu mencegah kamu daripada buat jahat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila kita nak buat sesuatu, cuba fikir. Aku semayang, bagus dah. Aku subuh tak pernah tinggal dah. Ni aku nak buat benda ni, pahala subuh aku lekat tak? Pahala subuh aku padam tak? Pahala subuh aku pergi transfer ke orang lain tak? Oh, aku tak mau buat lah. Percuma dapat pada orang tu. Pasal apa? Pasal hang fitnah dia. Kita duk fitnah orang, mungkar. Pahala kita semayang dapat ke dia? Kita bercakap bohong, habis kita tuan-tuan. Kita makan benda haram, habis amalan kita tuan-tuan. Doa tak tercapai, doa tak termakbul sebab benda haram yang kita buat. Sebab itu tuan-tuan, tolong sayang semayang masing-masing. Tolong jaga semayang. Macam mana kita jaga kereta? Jangan bagi bercalang. Jaga handphone, jangan bagi rosak. Jaga langsir, jangan bagi terkoyak. Jaga kusyen, jangan bagi anak conteng. Jaga pinggan mangkuk, jangan bagi kotak, jangan bagi sumbin, jangan bagi pecah. Jaga rumah, jangan jadi berlumut, jangan jadi lantai berminyak kotak. Jaga elok-elok supaya kita boleh dapat nikmat daripada apa yang Allah Ta'ala bagi. Begitulah tuan-tuan, tolonglah jaga semayang. Akak-akak ni semayang nombor 1 bersih dah, tak tahu nak habang lah. Ni pakai telekung ni, siapa isyak? Katalah ceramah saya pukul 12, pukul 12 telekung. Bagusnya. Duduk depan pula nak lonjong tak boleh. Sabarlah, hak duduk balik tiang tak apa, hak dapat kerusi lagi. Entah. Sabarlah, Masya Allah. Marin puasa, masuk Syaban puasa kita ni. Sok senayang, sok puasa pula Ustaz. Nabi kata bulan Syaban ni kalau bolehlah kita tutup amalan kita tahun ini dengan puasa. Pakat duk puasa. Itulah Mak Ngah kata lah, Mak Ngah start malam-malam duk qiyam mulai dah lah. Kata nak sambut Ramadan Ustaz. Oh, Mak Ngah tak tinggal lah qiyam mulai lah. Duha pun Mak Ngah buat Ustaz. Oh, tak tinggal lah duha. Bagus. Dengan suami hormat. Kira orang tua tu. Sudah entah. Yang situlah selek kita tu. Dengan cerita Mak Ngah dengan Pak Ngah tak apa baik. Kira dia tak pening kepala mampu dia. Nampak? Tak hormat suami. Lagi lidah tak jaga. Kata dekat orang. Hak depan kata belakang, hak belakang kata depan. Orang hak depan kata kat belakang. Depa tu penyegar tu senang nak keluar tu duduk belakang. Hak belakang pula kata kat depan, tengok tu saja nak tengok Ustaz Kazim depan. Macam aku tak tahu. Mbak orang tak tahu. Yang itulah dua sebab kita ni maksudnya akak-akak lah orang perempuan yang rosak amalan ni. Sebab tu kalau kita jaga betul-betul semayang, kita jadi baik tuan-tuan. Semayang tu menjadikan kita baik. Aku tak mau semayang aku pahala dapat ke orang lain. Dengan sebab aku fitnah dia. Dengan sebab aku mengata pada dia. Dengan aku buat benda jahat pada dia. Dengan sebab aku dengki pada dia. Aku tak mau.
Dahlah pahala aku tak banyak, sikit je pun. Tiba-tiba hak sikit tu pun pergi bedak ke orang lain pula. Beri. Maka bila kita semayang, cuba tengok semayang. Cuba tuan-tuan tengok kita semayang. Allahu Akbar. Kita tak buat benda hak pelik-pelik. Kalau buat benda pelik, jadi pelik. Allah, tu contoh benda pelik. Dia nak pergi mana tau? Allah. Semua orang tengok dia. Satu sah tengok dia. Pasal apa orang tua dia? Pasal apa? Pasal dia pelik. Kalau dia angkat takbir biasa, Allahu Akbar, orang tak pelik. Tapi kalau dia langkah luar biasa, Allah, oi, orang sebelah pula sedang, oi, melampau ni. Jadi pelik. Cuba tengok dalam semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tak pelik. Cuba kita cakap Allahu Akbar. Panjang-panjang batang pohon kelapa. Imam berhenti. Mbak anda ni. Mana boleh menyanyi dengan semayang merapu hai. Tak siapa? Tak sepelik. Benda tu tak boleh buat. Benda tak boleh buat. Lepas rukuk baca Fatihah balik. Lepas rukuk baca Fatihah balik. Hei, ni semayang maghrib. Pak siapa yang hampir 2-3 kali rukuk macam semayang gerhana apa semua ni? Pak siapa? Jadi pelik. Maka bila pelik tu tuan-tuan, jadi rosak semayang. Serupalah kita pun. Bila kita ni buat benda yang luar daripada Allah suruh buat, yang Nabi suruh buat, dia jadi pelik. Dengan sebab pelik, rosak amalan kita. Cuba baik macam dalam semayang. Baca elok-elok, rukung elok-elok, tomak ninah elok-elok, sujud elok-elok, tahiyat elok-elok. Lama-lama semayang tu sah. Cuba kita di luar semayang ambil kaedah dalam semayang. Cakap elok-elok, makan yang halal, tak ambil benda yang haram, jangan ambil rasuah, jangan tengok benda haram. Maka jadi baiklah kita. Ni dah habis-habis semayang ya, buka tu handphone, tengok gambar video macam-macam. Tengok video orang main lato-lato. Sekejap lagi dia kata, dia beli kat puak tak? Puak orang nak main kat lato-lato. Dengan tu imam main dalam bilik. Sementara nak tunggu isyak tu tak. Ingat bunyi apa? Ada pula tuan-tuan yang duk tengok benda hak tak elok, gambar hak video hak tak elok. Duk atas kerusi sebelah isteri. Isteri duk jenguk, dia tengok. Apalah budak-budak ni. Tengok video dengan gambar apa haram dosa, gambar apa tak malu sungguh. Isteri tengok dan naik ke atas, tolak gambar ke atas. Lepas tu isteri dia pergi dapur, dia cari balik. Tak mana tahu sudah nampak ni. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jadi baik, macam mana baiknya kita dalam sembahyang, kita jadi baik di luar sembahyang, insya-Allah. Jom, sempena nak masuk Ramadan ni, aku nak jadi baik. Macam mana aku baik dalam sembahyang? Macam mana perkataan aku baik dalam sembahyang? Macam mana perbuatan aku baik dalam sembahyang? Di luar sembahyang pun perkataan aku nak baik, perbuatan aku nak baik, amalan aku nak baik. Aku nak jaga amalan aku supaya amalan aku nanti dihisap sebagai hisap yang baik di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah masukkan aku dalam syurga dengan hisaban yasira, hisap yang dipermudahkan. Jadi nombor 1 malam ni tuan-tuan, aku nak pegang apa? Aku nak jaga sembahyang aku. Dengan jalan apa nak jaga sembahyang? Aku tak nak buat benda haram, aku tak nak makan benda haram, aku tak nak ambil benda haram, sebab aku sayang sembahyang aku. Aku tak nak bagi percuma sembahyang aku pada orang lain. Aku nak jaga sembahyang. Okey, tagline dia apa? Akak-akak tulis tagline dia. Abang-abang tulis tagline dia. Apa tagline dia? Aku tak banyak pahala,
So aku tak nak buat dosa. Ulang balik kat leha. Aku tak banyak pahala, maka aku tak nak buat benda dosa. Baik, itu pelajaran yang pertama pada malam ni. Alhamdulillah, cerita bab Isra' Mi'raj yang pertama solat. Cerita bab Mi'raj, Isra' Mi'raj yang kedua, Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjid Haram pergi Masjid Al-Aqsa naik buruk. Daripada Al-Aqsa naik ke langit, dia tak naik buruk kat leha weh, dia tak naik buruk, dia naik tangga. Sebab tu nama dia Mi'raj, Ma'arij dalam Quran surah Al-Ma'arij. Mi'raj. Hak buruk tu pergi mana dah? Buruk dia tambat kat Masjid Al-Aqsa tu, dia tak naik dah. Sebab ada orang faham Nabi Muhammad naik buruk ke langit pula. Oi Pak Long oi, tak betul tu. Dia naik Mi'raj pula lepas tu. Baik. Jawab. Jauh. Daripada Al-Aqsa, Masjidil Haram Al-Aqsa 1000 km lebih. Kalau naik unta berjalan kaki ni sebulan baru sampai. Tapi naik buruk sekelip mata sampai dah. Sejauh mata memandang dia melangkah tu sak sampai dah lah. Kemudian daripada situ naik ke langit sampai di atas tu tuan-tuan. Siapa iring dia? Jibril alaihissalam. Dia pertunjukkan linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah yang hebat. Perjalanan yang begitu jauh, balik sebelum subuh, ditunjukkan syurga dan neraka, ditunjukkan balasan-balasan yang hebat, dipertemukan dengan para nabi dan rasul, bersemayang dengan nabi dan rasul berjemaah lagi. Oh, hebat ni, perjalanan hebat ni tuan-tuan. Allah jemput dia, Allah jemput dia, Allah bagi hadiah, Allah bagi anugerah. Perjalanan yang sangat hebat. Orang lain tak pernah buat lagu tu, Nabi dapat. Hebat. Tetapi dia ada tapi pula. Ada satu lagi perjalanan Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah. Yang naik ke langit hebat. Yang ke Madinah pula berapa hari baru sampai. Buruk tak bawa, Jibril tak ikut. Jalanlah tengah padang pasir, tengah batu bata tu tuan-tuan weh. Jalanlah berapa hari baru sampai di Madinah. Menyoroklah dalam gua, orang nak bunuh. Sik baiklah mai labah-labah, mai tutup sarang gua tu, pintu gua. Kalau depa jenguk sikit nampak dah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Duklah cokoh dalam gua tu. Mai anak Sayyidina Abu Bakar mai hantar makanan. Ambil tali pinggang dia, koyak dua tali pinggang. Satu tali pinggang ikat di perut, satu tali pinggang lagi bungkus makanan mai hantar ke Rasulullah. Sebab tu Asma binti Abu Bakar dipanggil wanita yang ada dua tali pinggang. Bila dah aman, luar, jom Abu Bakar kita jalan. Nak jalan pula tak tahu nak pergi Madinah kok mana. Kita tak boleh ikut jalan biasa, mereka duduk tunggu tu. Kita buat shortcut lain lah. Upah pula orang lain, tunjuk jalan. Jalan lain. Bila jalan lain, nampak pula tapak kaki Abu Bakar, tapak kaki Rasulullah. Tak apa. Nanti ada orang bela kambing supaya tutup tapak kaki Rasulullah. Musuh-musuh Rasulullah tak nampak. Oi. Tengah-tengah jalan mai pula Suraqah bin Malik naik kuda hambak dia sampai nak dibunuh je Nabi dah. Oi, cabaran hebat sungguh. Saat lagi tumpang pula berteduh di kebun orang dalam perjalanan. Lah, jauhnya, penatnya. Ada orang tanya, Ustaz, siapa Allah tak hantar buruk bawa Nabi pergi Madinah hijrah? Pak siapa? Jibril tak tolong. Kalau Allah Ta'ala pergi suruh buruk bawa saknya Ustaz,
Tak ada sejam sampai tu Mak Ngah duk tanya, tak pasal apa. Dia buat cakap lembek. Sebab ini dua perjalanan yang berbeda. Satu Isra' Mi'raj, perjalanan hadiah, perjalanan anugerah, perjalanan mukjizat, perjalanan teragung. Takkah yang teragung perjalanan dia leceh? Ini perjalanan agung, hebat. Takkan kena pakai baju angkasawan? Sebab ada orang cerdik tanya, Ustaz, Nabi Muhammad naik ke langit tu tak pakai baju angkasawan ke? Kalaulah Nabi pakai baju angkasawan, nampak leceh lah. Saya ni tetamu kat Leha lah malam ni. Saya tetamu, dapat kerusi. Cuba tengok Kak Nak, kerusi plastik. Saya tu dia ni duduk lama tak apa, relax. Saya dapat mikrofon, 4 mikrofon. Pak saya apa? Pak saya tetamu. Spotlight pula suluh saya 2. Ada backdrop pula, gambar saya pula duk sengih lagu tu pula. Kak Leha jangan tanya pula awak, gambar aku tak ada. Ayak sampai 2, siap-siap tuang dah. Tisu pun ada tuan-tuan. Kula pun seketui bagi tu. Lah, Pak siapa yang dia lebih sangat? Kita duduk bawah di atas kerusi. Pak saya ni tetamu. Bila tetamu macam ni lah. Kalau semua malam ni dapat satu kursi seorang, mikrofon seorang satu, ayak 2 botol, kula seorang satu, siapa tetamu, siapa ada nak dengar, tak tahu, semua dengar Ustaz. Semua tetamu. Sebab tu perjalanan Nabi naik ke sana, perjalanan hebat. Allah Ta'ala angkat dia, Allah Ta'ala bawa dia naik. Perintah Allah, angkat dia, asra. Dibawanya Nabi berjalan. Bukan Nabi berjalan, dia dibawa berjalan. Sebab tu perjalanan hebat. Tak payah nak susah-susah, tak payah nak fikir apa arah. Mai aku tunjuk kebesaran aku. Tetapi yang Nabi pergi hijrah ke Madinah, itu perjalanan apa? Itu perjalanan kerja. Wa innaka laminal mursalin. Engkau tu rasul. Bila buat rasul, kena buat kerja. I'malu ala makanatikum fa inni amil, kata Allah pada Rasulullah. Nabi kena buat ibadat, Nabi kena buat kerja, Nabi kena buat tugas. Pasal apa? Pasal dia Nabi dan dia diberi tugas. Maka tugas engkau ialah hijrah. Jalanlah tuan-tuan. Dia tak ada lagi dah jadi anugerah pula. Pasal dia kerja. Bertugas sebagai Nabi, ni kerja. Melalui susah, melalui payah, melalui sampai pada satu tahap, ada Nabi yang dibunuh. Dia nak bagi habaq pada kita. Bila sebut kerja, bila sebut dakwah, bila sebut kerja Islam, dia bukan kerja mudah. Dia kerja senang ke? Dia kerja susah? Jawapan dia kerja susah. Contohnya apa? Ni tangga ni, tangga mimbar. Lama saya tak baca khutbah di Kedah. Saya dulu kalau balik kampung mertua saya di Bukit Raya, balik kampung pak mertua saya kata, hang baca khutbah aku tak larat naik tangga. Tangga tinggi lagu ni, mimbar Masjid Bukit Raya. Hak mana orang Bukit Raya pernah mayang Bukit Raya, lagu ni punya mimbar. Saya gayau duduk atas tu, jatuh aku tu patah tengkok ni. Tinggi ni. Saya boleh naik Saya muda. Lah dah tua. Lutut pun longgang dah. Nak naik tangga tu kena berhenti 2 kali. Sebab ada tongkat mimbar, tongkat khutbah. Tok imam, tok bilai bagi kat bawah. Dan lah naik tangga tu berhenti selalu ambil nafas. Berhenti selalu ambil nafas. Nak duduk atas tu pun Allah. Pak siapa? Tua. Kak Leha ni rumah 2 tingkat. Umur berapa? 76. Tingkat atas naik tak? Naik tak tingkat atas? Dok nah lah. Kak Leha duk bawah tak tingkat atas tak ada siapa. Duk lah. Tak tahu budak-budak balik depa duk. Tak depa tak balik. Hantu duk.
Lah heboh pula hantu pocong. Lah tengah duk heboh ni hantu pocong dekat satu Felda dekat Sungai. Saya ni orang Sungai, saya ni orang Felda. Bila duk kecoh-kecoh ada hantu, saya telefon kawan saya di Felda tu. Oi, Mit, betul ke ada hantu pocong duk melompat-lompat-lompat? Tak tahu, aku pun tak tahu. Tang mana pocong tu? Depa pun tak tahu. Kita hak seluruh Malaysia ni duk kecoh dah. Hantu melompat duk atas pokok. Jadi akak kalau akak rajin, ajak suami pergi tengok. Masya Allah. Entah. Tapi ada depa habaq hari tu dia kata naik motor malam ada orang tumpang belakang pocong. Aku tak tahu betul tak betul. Oh sudah tuan-tuan. Saya minggu depan saya nak berlakon filem dekat Felda Besau. Tuan-tuan. Watak apa ustaz berlakon? Saya tak mau jadi watak ustaz, saya tak mau jadi watak imam. Tak mau lah. Sebab asal jadi ustaz tangkap orang tak puasa. Asal berlakon jadi ustaz aja, tangkap hantu bohlam botol. Malas aku dah. Saya minta baru ni kalau hampa nak panggil aku berlakon, panggil saya watak jahat. InsyaAllah lepas ni watak Samsing. Misai palsu. Nampak cara jahat orang gelak nampak. Nampak ketua gangster entah. Kasih sengat sama tu. Tuan-tuan, akak-akak ni dah kata sakit lutut ni, naik tangga tingkat atas dak dah. Nu tambah hak sembahyang atas kursi nu, taubat lahum tak naik dah. Nabi Nuh umur dia berapa tahun? 95 ke? Nabi Nuh 95 ke? Dah umur dia dekat 1000 tahun. Allah kata dekat Nabi Nuh, wasna'il fulk, pergi buat kapal atas bukit. Bayangkan umur dekat 1000 tahun nak buat kapal seorang-seorang atas bukit. Kalau abang Bidin lah umur 100 tahun suruh buat rumah seorang-seorang, tobat lahum berhenti. Abang Bidin ni kalau umur 400 tahun, dia oi, buat rumah asal aku atas bukit tu. Tak buat dah, letak jawatan tu. Nabi Nuh umur dia 950 tahun, usia dakwah dia. Allah Ta'ala kata, Nuh buat kapal atas bukit. Kenapa Allah tak jadikan sebiji kapal dekat dia? Jawapan dia ialah sebab itulah tugas Rasul, itulah tugas Nabi. Dan mereka tak bantah, mereka tak lawan, sebab Nabi itu adalah hamba Allah. Hamba Allah ialah orang yang tak bantah perintah Allah. Itulah makna abdihi, hamba Allah. Kak Nak ni, Kak Leha ni, bulan puasa nak mai dah. Pi ambil more 2 malam. Pi tulis dekat whiteboard masjid. Malam kedua, hamba Allah. Malam keempat, siapa sponsor? Hamba Allah. Wow, hamba Allah. Apa makna hamba Allah? Hamba Allah tak bantah perintah Allah, baru mengaku hamba. Ni mai hantar pisang kat masjid pun pakai seluar pendek. Hamba Allah. Hamba Allah apa hamai pakai seluar pendek, bila letak atas tangga masjid belah. Tulis pula pisang untuk orang masjid daripada hamba Allah. Semayang pun tak hamba Allah apa? Allah Ta'ala dia panggil Nabi Muhammad hamba dia, hamba Allah. Tak siapa? Nabi Muhammad apa kata Allah, semua dia buat. Tak siapa? Para Nabi dan Rasul Allah panggil hamba-hamba dia. Sebab Nabi dan Rasul tak pernah bantah perintah Allah. Walaupun tua, buat kapal seorang-seorang atas bukit, buat. Nabi Ibrahim nikah, oi abang oi, Nabi Ibrahim umur dah tua, dapat anak beratus tahun tuan. Umur ni berpuluh tahun tua dah.
Doa tiap-tiap hari, nak anak, ya Allah, la tazarni farda, la tazarni farda. Minta doa, ya Allah, janganlah biar aku ni tak ada waris, ya Allah, oh, bagilah anak, ya Allah. Oh. Bukan sekali doa, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari tak pernah jemung. Itulah hamba. Kita ni baru seminggu berdoa, Tuhan tak bagi, malah. Mak tak minta dah, malah lah. Minta apa pun Tuhan tak bagi, malah lah. Baru seminggu. Ada yang berdoa tapi tak mau panjang-panjang. Ya Allah, ya Rahman. Macam semalam jugalah. Amin. Astaghfirullahalazim. Dia boleh doa macam semarin, macam biasa. Tiba-tiba mengaku hamba. Pergi hantar kepin sejadah kat masjid, tulis belakang sejadah, ikhlas hamba Allah. Hamba Allah apa? Banyak betul petikai. Puasa petikai, zakat petikai, semayang subuh petikai, tutup aurat petikai. Ikhlas daripada hamba Allah. Ada pula orang dia tak mau guna hamba Allah. Ada anak dia balik pada sekolah, dia kata, "Pak cikgu minta derma nak buat sukan nikah sekolah. Pak nak bagi berapa? Bos RM1 sudah. Sukannya pun. Nak tulis nama Pak, tulis hamba Allah." Marah orang tak pakai. Minggu depan ustazah pula nak darah pula, Pak ustazah Rafi'ah ni dia minta derma ni nak buat musabaqah. Nikah hari ustazah tu. Dak hari Pak Pak bagi berapa? RM1. 100. Hamba Allah kata, nama Pak lah, Latif. Oh, sudah tuan-tuan. Hak RM1 hamba Allah, hak banyak nama dia. Oh, ni bukan orang sini ni Afrika ni tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Sebab itu perjalanan Mi'raj lain, perjalanan hijrah lain. Kita sekarang ni tak ada dah perjalanan Mi'raj tu hanya untuk Nabi. Yang ada untuk kita ambil sekarang ialah perjalanan hijrah. Nak jadi orang baik, nak berubah jadi orang yang baik, nak buat kerja dakwah, nak buat kerja Islam, maka janganlah tuan-tuan mengharapkan perjalanan tuan-tuan nanti akan jadi kapet merah, akan diberikan kehebatan. Tak, tuan-tuan. Kita akan menempuh macam-macam ujian dan mihnah. Dulu akak-akak ni tak bertudung. Masuk game marhaban, baca Yasin, grup baca Yasin apa semua, lah dah bertudung dah. Pi kenuri pun bertudung lah, stokin ni sampai ke paha. Punya panjang stokin, beli tang mana tau. Bukan kata kaki pakai stokin, lengan pun stokin. Muka pun stokin, nampak mata ya. Adakah akan semudah itu? Oh tak. Akak akan diuji. Lah betul lah pakai tudung semua. Bagus lah dia pakai tudung. Awak tak bagus pula, uban penuh. Tu yang pakai aku tahu. Nampak? Orang duk kutuk. Cuba tak ada uban tengok. Tobat lahum tak pakai, aku tahu. Nampak? Yang kedua, dia main rezeki. Dia main rezeki. Jadi awak dah bertudung, sekarang awak dah berhijab. Jadi job awak makin kurang tau. Jadi kalau awak nak job awak naik balik, awak fleksibel lah sikit. Sekejap pakai, sekejap buka, sekejap pakai, sekejap buka. Lah buka terus. Ujian jadi susah. Sebab tu tuan-tuan di sini yang nak buat kerja dakwah jangan harap seronok. Nak jadi menyambung tugas Rasul berdakwah, mengajak orang pada Islam, susah. Sebab tu Nabi digambarkan susah tu macam hijrah dia. Dia tak sebut macam Isra' dan Mi'raj. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu ni dah cangka bahawa kamu dah beriman hanya dengan berkata aku beriman pada Allah? Adakah kamu kata kamu dah bagus? Belum.
sebelum kamu diuji. Sebelum kamu diuji, belum lagi. Belum, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ujian yang sampai tu kita kena seronok raikan ujian. Raikan ujian. Enjoy your life. Bahasa orang Kedah. Enjoy your life. Ada sebuah kitab, dia sebut tu, jangan bersedih, buku-buku lah. Don't be sad. Bahasa Arab dia la tahzan. Jangan sedih, teruskan kerja. Enjoy. Ustaz tak letih ke kerja dakwah? Tak, saya enjoy dengan kerja dakwah. Saya enjoy. Ada saya cakap saya penat. Tak penat. Isteri tanya bila nak balik? Malam sekali lagi insya-Allah kalau sampai. Agak-agak pukul 1. Abang keluar besok pukul berapa? Pukul 7.30. 7.30 abang keluar dah. Nak sambut bas 14 bas. Saya nak balik Kedah. Esok ada kenduri. Dan jumpa tak? Dan abang balik pula Ipoh bila? Hari Isnin. Mama balik hari apa? Hari Selasa. Tak jumpa pula. Tu yang jumpa jumpa lah, besar dah lah mak ngah. Nak kena faham, tak faham dah. Jarang jumpa dah. Kalau nak rehat-rehat di rumah, kalau nak saja-saja lepak di rumah, berdakwah, mengajak orang jadi baik, kena maki, kena kutuk, kena nista, kena gam. Biasa. Jangan kecil hati. Sebab Allah sedang menguji kamu. Allah sedang menguji tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang nak mengajak isteri jadi baik, nak mengajak anak jadi baik. Ingat semudah itu ke? Isteri duk sidai kain berkemban. Pukul 9.30 pagi, relax duk berkemban. Berkemban je. Tengah kembang gatai dada pula, duk garu pula dah. Hak jiran sebelah rumah duk basuh motor. Berhenti lap motor, duk tengok. Suami tegak, pergi masuklah rumah. Mai abang sidai. Apa pakai lagu ni tak elok? Amboi sebelum ni pakai tak kata apa. Sebelum ni abang tak mengaji kat Masjid Zahir lagi. Ni abang dah ikut kuliah dah. Abang dapat tak ustaz tak bagi dah. Baru pakai kepiah 2 hari pandai kata ke orang. Dia bagi buah tu tak tegak bela. Itulah dakwah. Dia melalui jalan susah. Nak jadi baik ni tuan-tuan akan melalui jalan susah. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mahu sedar. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar di hari kiamat. Sebab tu jangan tuan-tuan mengalah, jangan tuan-tuan susah, jangan tuan-tuan sedih di dalam kerja mengajak orang kepada Allah. Itu pelajaran yang kedua. Apa dia yang saya nak ajar pada pelajaran yang kedua? Tuan-tuan, bila ada kesedihan, bila ada kesakitan, hati ni Allah sedih, bimbang, perit. Tuan-tuan, saya naik kapal terbang. Saya naik kapal terbang dari Ipoh nak pergi ceramah. Sampai di airport, naik teksi, pergi tempat ceramah. Masuk tempat ceramah, orang dah ada dah. Penganjur kata, Ustaz, kita rehat dulu dalam bilik tetamu. Oh boleh. Ustaz nak minum tak? Saya kata tak payahlah, saya dah minum atas kapal terbang. Kita start terus lah. Macam mana nak cakap ya? Ya. Sebenarnya ustaz tak dibenarkan ceramah. Oh ya ke? Kenapa tak bagi tahu awal? Tak payah saya datang.
Sebab kita dah maklum dan kita dah war-warkan. Jadi kalau kita bagi tahu dah ustaz tak datang, jadi penonton kata kita berbohong. So tak apalah. Ustaz, boleh tak ustaz naik atas pentas, okey. Kemudian ustaz cakap tak dapat nak ceramah sebab ustaz tertinggal ubat sakit jantung. Kemudian ustaz baliklah. Saya kata, "Daklah kot. Saya tak nak berbohong. Bohong tu dosa besar tau. Berbohong termasuk dosa besar. Qaulaz zur, dosa besar." Saya kata saya tak mau. Saya pun telefon PA saya, ambil tiket kapal terbang. Okey, kalau tak ada pergi pun, pergi ke Subang ke, pergi ke LIA ke. Naik teksi, pergi airport balik, tunggu kapal terbang. Balik ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur, driver saya tunggu balik ke Ipoh. Kalau tuan-tuan jadi saya macam mana? Saya tak apa, saya seronok. Pak saya apa seronok? Naik kapal terbang ada pramugari. Apa masalah? Ustaz nak apa? Tak, bukan sebab pramugari saja saya tambah. Tak ada apa, itulah ujian. Nak sedih apa, nak apa, dah pergi lah. Tak dibenarkan. Bukannya tak pergi tiket kapal terbang sendiri, tiket semua sendiri. Tak ada apa, sekupang mesti ambil. Adakah saya bankrupt, adakah saya rugi? Tak, saya dapat pahala lah. Yang penting pahala aku dah dapat. Saya tak kutuk pun penganjur, saya tak kutuk pun pihak yang membatalkan ceramah saya. Dan saya tak tulis pun dalam Facebook ceramah saya dilarang. Tak, tuan-tuan. Pak saya apa? Itulah mihnah di dalam berdakwah. Dan itulah akan menjadikan penyaksian di hari kiamat. Kenapa awak tak berdakwah? Saya dah sampai Tuhan tapi tak dibenarkan. Siapa yang tak benarkan? Tu dia tu. Jawab tuan. Mampu nak jawab depan Tuhan. Sebab tu kita jangan jadi alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Jangan jadi orang macam tu yang menyekat agama Allah, yang menghalau orang nak buat baik. Jangan. Tak lepas kita dari kiamat. Kita buat naya pada orang yang mai hak kaki 4, kaki 6, hak mai makcik sakit lutut duk mai lah. Tak ada ceramah ke, tak ada lah. Teriak balik. Naya orang tu. Saya tak apa. Saya seronok duk atas kapal terbang tidak. Dah hentai masalah. Tagline dia apa? Bila dia rasa sedih macam tu, bila tuan-tuan rasa hibah macam tu, apa yang tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan ambil tapak tangan tuan-tuan, tuan-tuan baca doa. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Wujud hati kita. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Wujud hati kita. Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ya Allah, engkaulah yang melembutkan hati-hati. Allahu latifum bi'ibadih. Engkaulah yang melembutkan hati hamba-hamba engkau, ya Allah. Wa yarzuqu man yasha'. Engkaulah yang memberikan rezeki pada siapa yang kau kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Engkaulah yang maha kuat, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana, ya Allah. Dah, tutup buku. Surah Asy-Syura ayat 19. Selesai masalah. Itu pelajaran yang kedua malam ni. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad. Pelajaran yang kedua. Bila sebut saja perjalanan dakwah, perjalanan kerja, perjalanan nak jadi orang baik, perjalanan nak berubah jadi orang baik, bukanlah seindah yang kita impikan. Kadang-kadang penuh dengan ujian, cabaran dan sebagainya. Tetapi itulah sebahagian tanda-tanda yang akan kita hadap Allah sebagai saksi kepada kita di hari kiamat kelak. Baik, dua.